أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عبد الرحمن أي روي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Artinya, arti bagi ini hadis telah diriwayatkan. Itulah tafsir an ruwiyah. Ruwiyah an ni dah telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Siapa dia Abu Hurairah ni? Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Maka Abdurrahman bin Sakhrin ni nama bagi Abu Hurairah yang masyhur. Adapun berkhilaf di antara ulama-ulama, nama bagi Abu Hurairah ni ialah 30 nama. Masyhur dengan Abu Hurairah, masyhur dengan gelaran Abu Hurairah, maka terlupa nama dia yang asal. Sebagai kita lah dak panggil pakcu. Nah, pakcu, pakdo, dak panggil dia. Terhingga terlupa nama dia. Esok tanya pakcu nama gapo? Tahu kok. Tu. Macam Abu Hurairah ni. Nah, dia panggil Abu Hurairah, bapa anak kucing. Tu. Maka berkhilaf di antara ulama'nya, nama Abu Hurairah saja tu ialah 30 nama. Maka yang termasyhur di dalam 30 nama itu ialah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Itu nama yang paling masyhur. Yang paling masyhur Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah ni setengah daripada ahli suffah. Ahli suffah ialah orang yang selalu meninggal di masjid, yang selalu tinggal di masjid. Nah, ahli suffah pada masa Rasulullah 80 orang lebih. Mereka ni duduk di masjid-masjid. Mereka tidak ada harta, mereka tidak ada pitih, mereka tidak ada makanan. Maka salah satu ahli suffahnya Abu Hurairah. Selalu makan, tengok orang sumbangan pada masjid-masjid dia ni. Selalu ibadat masjid, dia orang miskin, baju pun buruk ya.
Walaupun begitu, dia ni salah satu daripada sahabat yang banyakkan ingat hadis-hadis Nabi SAW. Itu dia. Maka cerita ni memangnya banyaklah cerita dia. Maka Abu Hurairah kata, apa yang bagi tahu? Maka berkata ia Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, telah mendengar aku, yakni Abu Hurairah. Aku tu Abu Hurairah. Mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita bercakap dengan Rasulullah ni bersabda. Kalau bahasa kita kan berkata lah. Kalau sama-sama kita kata berkata. Beradab dengan Rasulullah ialah bersabda. Kalau hak Allah berfirman, itu istilah bagi lughah Melayu. Kalau hak Allah berfirman, kalau hak Nabi bersabda, kalau hak kita ramai-ramai ni ialah berkata. Maksudnya sama. Apakah ya Rasulullah bersabda? Apa-apa yang aku larang. Orang panggil apa-apa ni maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam bagi aku larang. Apa-apa, yakni akan apa-apa yang aku larang. Siapa dia aku? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa, akan apa-apa yang aku larang akan kamu daripadanya, daripada apa-apa. Apa saja yang aku larang adamu tu, hendaklah kamu berhenti. Apa sahaja yang aku larang, yang Nabi larang, hendaklah berhenti. Jangan kacang buat. Maka maulid adakah Nabi larang? Tidaklah ada larangan. Tu. Hendaklah kamu berhenti dan menjauhkan diri daripadanya, daripada apa-apa yang aku larang. Dan menjauhkan diri daripadanya dan apa-apa yang aku larang. Bahkan bukan berhenti sahaja dak. Kiranya kalau kamu lah boleh jauh daripada apa saja yang aku larang tu, menjauhkanlah, tak payah masuk dekat lah. Tak payah kamu mengepeng apa itu, seperti mengorak dia dah. Mengorak ni. Mengorak oleh Malaysia, tahu ke tak oleh Malaysia ni. Mengorak ni mana lelaki perempuan tu mengorak dek bang dia. Nah, tu Nabi larang terus. Apa lebih larang? Tak payah HP jauh lalu dah. Tak payah cek dia tanya cek dek thamrai. Dek buat apa? Tak payah awak dia juruan. Tak ada aja bahasa Inggeris, bahasa apa jauh mula lagi. Kerana benda tu akan mentarikkan jadi perkara yang lebih besar lagi. Macam orang curi kan. Mula-mula dia curi telur. Lama-lama curi ayam. Lama-lama curi mutu. Lama-lama curi kereta. Lama-lama curi apa saja yang besar-besar. Begitulah maksiat ni macam tu. Mula-mula cakap saja. Aku cakap saja ya. Siapa dia bercakap saja pula? Tu. Mula aku cakap saja ya. Lama-lama luruk. Lama-lama kah tarik. Lama-lama kah janji jumpa kat mana-mana. Lama-lama kah berlaku berzina. Sampai sekarang ni bukan masalah orang bukan agama Islam. Orang Islam sendiri. Sekarang ni tahu bahaya handphone ni, bahaya nombor satu lah. Bahaya nombor satu. Sehingga buat pengalaman, buat ngepai, buat kusna. Buat kusna. Siapa dia nak aku? Keretakan. Depan haraibat takun. Prom kat hong tu ya. Pas kita tengok tu, gamuk ke orang Sia? Dak orang Melayu. Masya-Allah, dunia lah ni habis lah. Deh. Abang kita budak pondok tu tak ada kelipar lagi tu. Kalau tu guru tak larang macam ini, beralih atas pondok duk nusuk seko. Hidup orang seorang kat gila naik atas pondok tu. Ni, mu naik turun. Apa pondok ni duk naik turun. Buat dah lah. Kalau guru-guru tidak ada larangan. Tu boleh jadi tu. Boleh jadi. Bawa dia pergi. Sekarang ni handphone. Dia tekan handphonenya. Dek, mak. Pondok dinding hijau nah. Pondok dinding merah nah, dinding cerah dek nah. Mari dinding cerah. Mari.
Pakat mari. Pakat gila naiklah pondok tu. Mu naik ku turun, mu naik turun. Ha, ni dia kalau tak ada larangan. Nah, ni bahaya benar lah. Sebab itulah bukan saja berhenti. Perkara tu kita jauh di awal lagi. Jauh di awal. Menjauhi diri daripada apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Jauhkan, tak payah. Tu. Dan apa-apa yang aku suruh kamu memperbuatnya apa-apa, hendaklah kamu perbuat dan datangkan. Ni yang ni tak nak buat pula ni. Nah, kenapa nak boleh pahala tu tak saya buat pula, tak nak buat pula. Kalau napa nak boleh dosa tu, sangatlah orang kita suka buat. Nah, orang bagi tahu malam ni ada ceramah. Malam ni ada cakap agama, berapa orang lagi. Malam ni ada disco. Tu tak ada apa dah. Sampai anak dalam lendo bawa pergi duduk tempat tu. Ya tengok pelik orang kita ni. Dunia akhir ni, ingat dia akhir, dia satu alamat kiamat, iaitu apa? Zina ni biasa. Di mana-mana zina ni biasa ya. Bahkan orang tak berzina tu cakap darat tak ada fan. Darat dah gawe tak ada ni. Gawe. Kalau Indonesia apa? Indonesia panggil awek nama. Awek tak ada ni, tak ada yang awek. Tu. Jadi masalah sekarang jadi biasa pula. Kalau ada fan, ni Allah ni. Tu. Ya tengok jadi gila habis dunia sekarang. Nah, dunia sekarang ni gila habis. Lepas tu kalaulah guru mana, ustaz mana, cakap buat bisa-bisa dalam Facebook je. Ustaz ni, guru ni tak faham warung langsung. Tak faham warung pula. Tak faham pemuda. Dunia lah ni kena mengorak. Buat lah. Tapi aku tak boleh jadi pemerintah. Tak beramak sungguh doa so. Kalau jadi kena dah saya hidup pondok. Kalau hidup di kampung nak malai aku besak. Kat tu. Pikul dia pasti. Dah gunya belok. Ada aku getok. Ada aku dusung. Mujur dah tak jadi pemerintah. Gi sungguh weh. Buat kena tanggungjawab dah kita. Gi sungguh raw kau ni. Buat apa tu? Tu. Tu dia. Bawa pergi masuk dekat. Buat apa? Dia gebuh. Mek aku sebelah. Aku nak kau. Gitu. Ni dia weh. Payah sungguh. Tengok apa-apa yang aku suruh kamu memperbuatnya apa-apa, hendaklah kamu perbuat dan datangkan. Datang ni mana perbuat juga. Dan datangkan dan buatkan sekuasa kamu. Sekuasa-kuasa kamu. Setakat kamu dapat setara mana, macam mana kamu boleh, macam itulah kamu buat. Nah, dia suruh semayang. Dia semayang. Yang kita sekuasa-kuasa semayang, yang fardu semayang. Yang sunat pun kita buat sekuasa-kuasa kita. Nah, sekuasa-kuasa kita buat. Bukan nanti kita semayang sunat tu malam sampai cerah, bukan macam tu. Kita kuasa buat macam sunat rawatib, mesti kita buat. Hajar buat sunat rawatib. Sunat kapik fardu, sunat dia zuhur, sunat belum zuhur, sunat lepas zuhur, sunat asar, belum maghrib, lepas maghrib. Kalau kamu semayang sunat di senyap dunia. Kalau kamu tak sunat, apa nak bagi dah. Gedung. Kamu ingat sikit kamu duk bosan, orang duk melayar begitu ini, nama camping melayar. Nama meja melayang Tuhan buat gaduh. Kalau kamu semayang di belakang kamu semayang, senyap dunia sedap ya semayang. Orang suruh naik ke depan, tak boleh naik. Tengok, naik ke depan. Pukul ke orang ni. Tengok bagi kita takbir, kuno kelai. Kuno apa? Sunat ke depan lagi tu. Mu nak pergi sampai speaker pun pergi lah. Tu. Pergi depan murah ke tengok. Gitu lah. Hanyalah binasa umat-umat yang sebelum kamu. Umat-umat yang dahulu.
ialah binasa umat-umat sebelum kamu kerana banyak pertanyaan. Nah, orang tanya banyak ni sungguh menasa sungguh. Macam kalau pihak pondok suruh semaya sunat lah, dia buat tanya, semaya apa? Tak semayang berdosa ke? Hak tu nak kena rangkau mula. Kalau duduk diam tak apa. Hak tu semaya apa? Kalau tak semayang tak boleh ke? Hai, wajib ke semaya sunat ni? Hai, kita duk mengaji sunat apa? Tu. Buat tanya tu, hak tu duduk menasa, hak tu duduk kena. Kalau duduk diam tak apa pula tu. Ni. Umat dulu banyak tanya. Ni Allah Taala fardukan kurban. Dia tanya, kurban? Apa kurban? Semuanya apa? Semua dalam masalah agama dia banyak pertanyaan. Tu banyak tanya. Itu binasa umat-umat dahulu. Dan menyalahi akan perbuatan nabi-nabinya Nabi Allah. Tu dia. Tu dan menyalahi akan perbuatan nabi-nabinya. Tu nabi-nabinya nabi mereka lah. Nabinya nabi umat-umat yang dahulu. Gitu. Dan menyalahi akan perbuatan nabi-nabinya nabi-nabi umat-umat yang dahulu tu. Menyalahi nabi. Nabi buat macam ni dia tak nak ikut, dia buat macam lain. Macam umat Nabi apa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh hajakkan umat dia naik atas perahu, tapi dia tak ada naik. Dia tak naik apa atas perahu, hujan tak ada, air tak ada. Nanti hujan tu kuat, susahlah kamu. Dia kata tak payah, aku tak payah naik perahu, nanti hujan tu kuat, aku naik atas bukit selamat. Tapi Masya Allah hujan turun 40 hari. Nah atas turun balik bumi pun keluar tu 40 hari. Sehingga bukit-bukit di atas muka dunia ni habis tenggelam. Yang tinggalnya 83 orang saja pada masa Nabi Nuh alaihi salam. 83 orang. Lepas tu pecah daripada 83 orang tu, mari sampai sekarang 6,000 juta orang ni. 6,000 juta orang daripada tu. Asal daripada 83 orang tu. Nah, ambil pada masa Nabi Adam, mari masa Nabi Nuh alaihi salam, ketika tu tinggal manusia 83 orang. Selepas pada itulah manusia habis mati. Tu hingga sampai sekarang ni mula 83 orang tu. Dan pula anak cucu anak cucu Qabil yang selalu mendekikan kepada Habil tu mati pada masa buah Nabi Nuh, banjir Nabi Nuh alaihi salam. Kerana masa ketika Nabi Nuh ni yang tinggal 83 orang yang baik-baik semua. Tapi nya pecah pada tu 83 sampai sekarang ni ada macam-macam hal lah orang tu. Ni ingat baik, menyalahi umat dulu dengan sebab menyalahikan Nabi. Dengan sebab banyak pertanyaan. Sebab kamu orang suruh buat apa, jangan tanya banyak. Hak tanya banyak tu nak kena. Tu. Ya dia tak tanya apa tak apa tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Oleh Bukhari Muslim tu. Ada kitab Google. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keterangan ini hadis. Kata nyonya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan kenyataan sama tu. Keterangannya kenyataan ini hadis. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu." Apa barang, apa sahaja yang telah melaranglah oleh aku akan kamu daripadanya, maka hendaklah menjauhlah oleh kamu. Tu. Apa artinya? Jauhkanlah diri kamu daripada larangan itu. Jauhkanlah diri kamu daripada larangan itu. Apa larangan? Yakni perkara yang dilarangkan oleh Allah dan Rasul. Apakah? Daripada tiada dengan berasur-asur. Jauh-jauh. Takluk pada kata jauh. Jauh-jauh daripada tiada dengan berasur-asur. Bukan jauh dengan asuran dah. Sini asuran yang ada dengan cash, ada dengan berasur-asur. Jadi masalah larangan ni kamu jauh dengan cash, tak payah bayar asuran. Tak payah berasur-asur. Apabila benar larang, jauhkanlah. Seperti berjudi.
berminum arak, berzina, semua tu masalahnya semua tu kamu jauh tak payah tanya. Kenapa? Allah Ta'ala larang kita zina. Padahal zina ni bagusnya. Masalahnya tak payah tanya tu. Ingat tu benda larang. Dan janganlah kamu perbuat akan suatu pun daripadanya, daripada larangan, daripada perkara yang dilarangkan oleh Allah, sikit pun tu mana suatu pun sedikit pun daripadanya, daripada suatu larangan. Nah, sekurang-kurang kita kata jangan bukalah telaga buruk kita tu. Telaga buruk tu duk 2 kilo nampak lagi tu. Gambar telaga buruk, rusak kamu tu, rusak lutut. Masa mandi kamu jangan nak buka lah dekat hadapan orang ramai. Nah, ni ndak ni sekelai buka ni. Nantilah aku nampak pula aku nak panggil suruh pun. Biar we kurus sikit. We gagah sikit Jangan nampak gitu, tak boleh. Jaga laga buruk kamu tu, binasa tu. Tu. Jangan kamu perbuat akan suatu pun daripadanya, daripada larangan itu. Sikit pun tu, suatu pun sedikit pun daripada larangan, tak payah buat dah. Tu. Akan tetapi yang dikehendaki daripadanya, daripada larangan itu, akan tetapi yang dikehendaki daripadanya pada larangan itu, ialah yang dikehendaki pada larangan yang haram, yakni perkara yang dilarang yang haram. Adapun yang makruh, adapun larangan yang makruh, maka haruslah memperbuatnya larangan yang makruh, tetapi menyalahi adab dan peraturan. Boleh buat tapi menyalahi adab. Nah, menyalahi adab tu macam kita kata isap rokok, merokok ni harus tak ada apa tu, haruslah perbuatnya, akan tetapi menyalahi adab dan peraturan, rugi masa. Tu rugi masa, benar harus. Tak ada seorang pun yang berkatanya orang yang isap rokok, orang merokok ni sihat. Tak ada, semua kata menyakit gangster. Gangster, ke maring semua. Semua ikut dirana sekalipun. Bahkan sekarang ini ni rokok ni bukan sampai makruh dah, sehingga kata ulama'nya sampai tangga haram. Kenapa sampai tangga haram? Kerana terbakau dia tu, campuran dia tu dengan arak putih. Kalau kat Thailand lah, Malaysia tak tahu. Malaysia tak tahu, takut masuk campur minyak bahu dah tahu. Rokok terbakau Malaysia ni campur dengan minyak bahu. Di Thailand ni campur dengan arak putih. Sebab itulah terbakar dia ni sama je. Kalau mau beli hari ni rasa dia macam ni, mau beli pula 2 minggu rasa macam tu juga. Kerana campuran dia tu dengan arak putih. Yang terbeli terbakar, hak yang tak cantik lah yang campur dengan arak putih, maka dia jemur panas, mengkeringkan dia tengah panas. Apabila dah kering semua, dia masuk isikan dalam plastik. 5 kot, 5 kot, 5 kot, 5 bat, 5 bat, 5 bat. Sia. Kalau kat sini, kalau kat Malaysia tak tahulah dia campuran apa-apa tak tahu. Tapi kat sini macam tu lah. Campuran dia tu macam benda, bukan benda makruh lah, benda haram dah. Tapi nafsu kita sahaja je yang kata tak apa, makruh duk tengok haram. Haramnya tengok makruh lah. Yang makruh, yang selalu ulama menghukumkan makruh, iaitu tembakau yang tanam sendiri. Macam duduk pondok, ambil terbakar tanam pada pondok mu tu 2 pohon. Macam pada bakar. Buat kata besar mu ambil dah hiri-hiri jemur. Buat sendiri dah. Mari di mana tak ada. Semua tu beli semua. Makanya buat terbakar bukan kita. Bukan kita, cuba kita tengok atas tu sama. Kita tengok atas tu. Buat siala. Kalau nasi siala buat kita tak makan. Siam lau panggil. Siam atas ni buat terbakar. Kalau you buat terbakar kita hisap, you masak nasi ayam kita tak makan. You masak nasi ayam, nasi telur goreng, nasi apa tu ini. Tak halal ni. Tapi kalau terbakar halal. Dia buat juga.
bakau tu, rokok-rokok semua ada di rokok, ada halalun, ada buri halalun, ada mohon cula, tak ada mohon tok qadi, tak ada kata buri. Rokok ni halal, tak ada. Tapi yang tu orang kita tak tilik dia. Oh, kalau makanan dia tengok, halal tak ada ni, yang makan, tak kena tu. Ingat baik tu lah. Sebab tu dia kata ni tidak wajib. Ada apa larangan yang makruh, maka haruslah memperbuatnya larangan makruh. Nah, tetapi menyalahi adab dan peraturan. Apabila menyalahi adab, mesti kita kena jaga adab, jaga muru'ah. Asalnya makruh, kita isap, kita merokok, tak ada apa-apa masalahnya. Tapi apabila membawa kepada menyalahi adab, menjatuhkan muru'ah, sifat kemanusiaan kita ni, membawa kepada haram. Seperti kita merokok di tempat orang khalayak ramai, atau tempat larangan, dalam cabin mall, dalam Lotus, dalam Central, masuk kita dah isap okok pun, itu haram. Haram tu. Ingat baik tu. Asal benda haram, berasa benda makruh. Tapi apabila kita membuat menyalahi adab dan peraturan, jadi aturkan oleh pemerintah, di sini dilarang merokok, maka kita pergi merokok, di situ haram, bukan makruh. Apabila ada tempat peraturan, jadi diaturkan oleh pemerintah, kata kat sini tak boleh merokok, buri, dilarang merokok, maka kita haram, bukan makruh. Itu ingat baik. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum, dan apa yang menyuruhlah oleh aku akan kamu. Apabila kuasa kamu memperbuat satu bahagian daripada suruhan itu, tu macam mana? Apabila kuasa kamu memperbuat satu bahagian daripada suruhan itu, misalnya seperti orang yang memperoleh setengah gantan daripada zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat dengan berah. Atas mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, di atas mazhab Syafi'i tidak harus mengeluarkan zakat fitrah dengan pitih, dengan harga. Yang katanya harus ataupun sah keluarkan harga ialah di atas mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Ada mazhab Syafi'i tidak boleh, tidak sah keluar zakat fitrah kan dengan pitih, dengan harga. Ia kena keluar dengan berah. Maka orang ni tidak ada berah, mereka ada setengah gantang sahaja. Yang wajib zakat fitrah satu gantang, tapi ada setengah sahaja. Maka wajiblah atasnya, atas orang yang memperoleh setengah gantang pada zakat fitrah, mengeluarkan seberapa yang dikuasai dan beroleh itu apa? Iaitu setengah gantang itulah. Dia kuasa banyak mana, dia keluar banyak tu sahaja. Tak payah dia cari lagi lah gantang, dua gantang, tak payah lah. Ada banyak mana, keluar banyak tu lah. Itu bagi orang yang keluarkan zakat fitrah dengan beras ataupun dengan makanan yang mengenyang, seperti gandum. Tu di tempat Arab, atau beras di tempat kita ni, tempat kita Melayu ni, ada pun harga zakat tu itu berlaku di atas mazhab Hanafi. Maka bolehkah kita nak ikut mazhab Hanafi? Bolehkah nak ikut? Sekiranya kalau beras tu tidak ada harga, beras tu tak ada, maka boleh kita buat dengan harga. Kalau beras tu tak ada, boleh tu harga. Pas sekarang beras ada ke tak ada? Ada. Setengah-setengah orang pendapat tahu kata, lebih harga pada beras, lebih pitih pada beras. Jangan. Kalau kamu duduk tengah padang, pitih ada 100,000, beras ada satu gantang, lebih mana? Lebih beras. Pada duit 1,000, pitih 1,000 ada. Ada beras satu gantang, lebih beras. Kerana duit makan tak boleh. Susah macam mana? Macam korek ni, duit dah, lagi beli tak berani. Nak masuk ke supermarket, pergi beli, korek. Duit banyak,
duit ada 100,000, 10 juta ada dalam bank. Nah, tapi nak beli tak boleh. Tapi beras ada. Okey dia ni, pitih tak ada tapi ada beras. Tak takut kawin dia. Kerana dia tak pergi mana. Dia makan beras tu. Ni semua kata, lebih pitih pada beras. Jangan lebih beras. Nah, bagi orang miskin dia lebih beras. Kalau bagi pitih kat dia satu gantang RM6, RM7. Nah, dia tak beli beras. Dia beli benda lain. Dia beli kalau dia bahasa merokok, dia beli rokok. Nah, dia beli air batu dia tu habis. Tapi kalau bagi beras kat dia segantang, tahan kalau ada anak bini yang 4-5 orang tu boleh makan 3-4 hari. Kalau dia 70 kok, RM7, sehari tak cukup. Dia ingat syarat bagi dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak harus kita bagikan harga, bahkan tak sah. Tiada sah bagi harga zakat fitrah, kena bagikan makanan yang mengenyang. Ada pun mazhab lain, itu ada boleh. Mazhab Hanafi boleh, walaupun boleh. Mazhab Hanafi sampai boleh, kerana ada tempat mereka ni yang dapat pitih, keluar pitih ni ialah mereka yang sangat-sangat susah. Kalau pergi tempat dia, mereka keluar dengan beras juga, keluar dengan gandum juga, tak keluar dengan zakat. Zakat apa? Zakat pitih, zakat duit. Yang dia dikeluarkan zakat pitih duit ni tempat yang sangat-sangat susah, dia keluar pitih. Itulah bahasan banyaklah berkenaan zakat fitrah. Maka kalaulah kita ada setengah gantang, kita keluarkan setengah gantang sahaja, tak payah kita carikan cukup ke satu gantang. Itu misalnya yang dia misalkan, apa saja disuruhkan kamu, maka kamu buatkan sekuasa-kuasa kamu. Katanya Nabi SAW, fa innama ahlaka. Ketahuilah, adalah pertanyaan itu atas beberapa bahagian. Pertanyaan yang menanya tu, tanya apa tu, ada banyak bahagian pula situ tu. Kadang-kadang orang ni tanya nak teh kita, kata pandai tak pandai, dalam pertanyaan. Kadang-kadang dia tanya tu nak menghinakan kita, ada macam tu. Kadang-kadang dia menanya satu masalah tu, apa nak dapat ilmu sungguh. Lalu itulah jawab masalah ni, kita mesti lihat muqtadal hal bagi. Muqtadal hal tengok ketika berlaku, apa kelakuan yang tanya. Dia tanya tu nak tahu sungguh ke ataupun dia nak menghinakan kita. Banyak tu tanyaan. Sebab tu dia kata kat sini, adalah pertanyaan itu atas beberapa bahagian. Ada banyak bahagian. Maka sebut kat sini 3 bahagian saja. 3 bahagian saja. Tapi kalau kita tengok sungguh lihat sungguh banyak, bukan 3. Pertama, pertanyaan orang-orang jahil akan hukum-hukum dan peraturan agama. Maka orang jahil ni dia tanya supaya dia luas pengetahuan dia, supaya dapat tahu daripada ilmu yang dia tak tahu. Dia tanya nak tahu. Ini orang-orang jahil daripada hukum-hukum dan peraturan agama. Apa? Seperti sembahyang, wuduk ni air semayang, jual beli dan lain-lainnya. Lain-lain daripada semayang, wuduk, jual beli. Mereka tanya supaya mereka dapat tahukan hukum-hukum. Apa cara semayang, cara ambil wuduk macam mana, cara jual beli macam mana. Itu mereka tanyanya. Kalaulah pertanyaan macam tu, iaitu pertanyaan orang-orang jahil, iaitu pertanyaan orang-orang jahil ila akhirih tu, wajib atas mereka. Yang ni wajib ni, orang panggil mengaji dan belajar. Tanya di atas jalan mengaji dan belajar. Kamu tak tahu apa, kamu tanyalah. Kerana kaedah belajar mesti tanya. Maka dalam pertanyaan tu ada adab dia. Mana adab dia? Iaitu salah satu padanya, jangan merebut-rebutkan cakap dengan guru.
Nah, biarkan guru sudah hurai, sudah tafsir, kita selalu sambungkan tanyaan tadi. Ataupun sudah mengajar, boleh kita tanya. Boleh kita tanya. Atau tengah-tengah belajar boleh, tapi tengok ketika dia duk hurai tu, kita jangan tanya lagi. Nanti dia berhenti, kita tanya. Tu cara menanya. Maksudnya mengajar. Nah, boleh tanya. Ini bagus benar kalau rajin tanya. Prop rajin tanya. Karena dalam tanya ni Allah Ta'ala perintahkan kita. Kalau duduk diam, tak tanya apa, dia nak kata apa? Akak sama diam, mung diam, dia pun diam. Dia nak kata apa? Kalau kamu tanya pop, dia jawablah. Prop. Ni guru. Nah, faedah kita duduk sama guru. Dia tanya, ada masalah ke apa? Masalah patut tan dengan kamu lah. Nah, masalah ilmu. Jangan masalah apa. Tak ada ke tu pelari. Pelari pula. Wah, sepelek dah tak apa. Tak kena tanya lepas tu. Nah, tanya ilmu. Tu. Ni dia. Wajib tu. Wajib di atas mereka. Karena kamu tak tahu, kamu perlu bertanya. Karena berdalil dengan ayat Quran, fas'alu ahla zikri. Maka tanyalah oleh kamu akan ahli zikir. Siapa dia ahli zikir? Ialah al-ulama, akalim ulama. Tanyalah in kuntum la ta'lamun, jika adalah kamu tidak mengetahui. Tanya. Maka ilmu ni dia boleh dengan rajin nanya ilmu. Kalau tak nak tanya mana tu, memang payah sikit nak dapat ilmu tu. Itulah. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi fariidatun. Fariidatun tu bukan muannas tu. Pada fariidatun tu bukan ta muannas. Orang panggil tu talil mubalaghah. Bukan talil muannas. Karena kat situ talil mubalaghah makna fariidatun sangat-sangat fardu. Sangat-sangat mewajibkan atas tiap-tiap orang Islam. Tu. Kalau kita tengok di antara mubtada khabar tu tak sah tu. Talabu muzakkar, fariidatun muzakkar itu muannas. Maka tidak ada muafakat di antara mubtada khabar. Maka apabila mubtada khabar tak muafakat, maka tak sah jadi mubtada khabar. Kalau gitu, fariidatun, ta situ talil mubalaghah, bukan talil muannas. Makna mubalaghah apa? Bersangatan fardu. Maknanya begitu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya adalah menuntut ilmu pengetahuan itu, mencari ilmu pengetahuan itu wajib atas lelaki dan perempuan daripada umat Islam. Memperhati mulai. Munduk gurau Yusof. Munduk gurau tengok kau tu, kau baca perhati. Mana siang tulis sosial lewah tu. Buat dah zakah. Zakah pula. Kau buat dah kaleh. Ambil kaleh menulis. Buat sosial tak apa lewah tu. Tukar perak ke kena perak. Tu. Tulis ambil kaleh tulis sosial. Makan min moma sarang ama kan ko sama itu nun nonu makan. Muni meru sungguh. Tulis kat situ. Baik. Mu tak ada buat kalang. Pai selok kocek. Kita tak ada. Kalang mu? Betul kocek? Tak ada buat kalang sampai apa. Kena dah aku tanya buat tak zakar. Lagu sungguh kadai ni. Harap habis dah sikini. Nak buat dak cok royaman tu. Dah masuk bulan 5 lagi ni. Masuk bulan 5 lu nak kenyi. Berarti baik. Kamu buatlah. Kamu tulis pasal siang tak? Baik kalang lisa tak apa. Ni, kalang pensil panggil. Pensil kita tak patut baik pasal siang. Mama kakang makan. Tu. Baru cepat boleh.
Kamu nak kerinyi tu kan siap. Kau buruk lapar pisang siap kau. Ha. Dan firman Allah Ta'ala itu sebagai dalil hadis Nabi. Nuntut ilmu ni sangat-sangat fardu. Jadi bermakna apabila kita tak mengaji berdosa. Siap lapisan. Kita nak kata, ya Allah, aku tak sempat masa nak belajar, ya Allah, kerana aku sibuk dengan kerja. Tak boleh alasan. Alasan tidak sah. Sekarang ni orang mengajar, masjid pun ada, surau pun ada, Facebook live pun ada. Nah, tapi tak nak dengar juga. Bahasa Melayu pun ada, bahasa Thai pun ada, bahasa Inggeris pun ada sekarang ni. Tapi tak nak dengar juga. Nah, tu dosa. Pasal hukum sangat-sangat fardu, mana wajib. Sebab kata wajib, wajib pada syarak. Apabila seorang tidak belajar, belajar apa? Belajar ilmu agama, bukan ilmu dunia. Dunia Nabi tak ajar mula lagi. Nabi tak ajar buat muka, tapi pandaian dia dah, ilmu laduni. Nah, tak ajar tu tak ajar. Nabi ajar untuk selamatkan di akhirat, selamat dunia akhirat. Kehidupan dunia dia ajarkan cara muamalat, cara munakahat, cara ibadat, cara taharah, suci menyuci, macam mana kamu hidupkan dalam dunia. Nah, cara berjual beli, macam mana kamu nak buatnya. Tu. Dan firman Allah Ta'ala ni sebagai dalil, mestilah kita jadi orang menanya kalau nak kena ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, hendaklah kamu bertanya kepada ahli pengetahuan. Siapa dia weh? Ulama. Rajin menanya mereka. Kalau rajin menanya kamu dah akan dapat ilmu. Tengok tempat ceramah setengah-setengah ceramah satu jam. Maka lepas tu jadi tanya masalah, dia tulis kertasnya, tanya masalah apa-apa. Tu bagus. Nah, kalau tanya dengan mulut ni memang dia itu sikit. Dia tak, dan apa tengah-tengah dia hurai tu, kita tanya tengah-tengah tu, jadi putus huraian dia tu. Huraian ilmu tu putus. Maka yang paling cantiknya tulis surat, tulis. Bagi dia. Dia baca jangan jawab masalah. Tu bagus nah. Tu macam tu. Jika ada kamu tiada berpengetahuan, kalau kamu tidak tahu mesti menanya. Nah, nak dapat ilmu, satu, rajinkan tanya. Yang kedua, rajinkan membaca. Nah, lepas tu menulis. Bukan mengkerinyi. Bukan ngaji kena kerinyi. Bukan aja tu. Khising, bukan ada khising. Kena rajin menulis. Rajin menulis, rajin membaca, rajin menanya. Rajin menghafal. Rajin menghafalkan mata-matan. Itu cepatlah kamu belajar macam tu cepat. Mu rajin menulis, rajin membaca. Tu. Lepas tu rajin menghafal. Bukan hafal saja dengar. Nah, menghafal tu hafal ni, hafal ke hadis, apa tu hafal ni. Karena ada kata ulama Yaman yang kata malam yahfaz, siapa dia malah mengapa. Nah, tak pernah mengapa dia duduk mengaji. Ngaji tak pernah mengapa. Yastahilu alaihi mulkun, mustahil di atas dia nak jadi kedebel. Nak pandai mustahil. Nak jadi raja mustahil. Tak boleh sungguh weh. Nak pandai malah ngapa. Ngapa? Hafal. Tengok hafal. Hafalkan. Tu kaji hafal. Kaji hafal ni ilmu. Al-ilmu fis sudur la fil kutub. Ilmu dalam dada, bukan dalam kitab. Kitab ni kita buat muraji'. Buat tengok. Apabila kita terlekat masalah, kita buka kitab. Sini. Tu kitab. Ada pun ilmu ni dalam dada kita ni. Al-ilmu fis sudur la fil kutub. Ilmu dalam dada, bukan dalam kitab. Sebab tu kamu rajin kamu ngapa kamu. Nah, masa kamu mengajar ni, kamu belajar hafal. Hafalan kamu tu jadi banyak. Mengatik sikit-sikit lah. Nah, kalau dah mengatik apa-apa sikit-sikit lah. Sampai tu ke pondok buat sikit-sikit. Lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas sikit-sikit.
Kalau mengaji nak mengatik dengan matan, baca matan, hafal matan. Al-kalamu huwal lamzul murakabul mufil wad'i. Aksamuhu salasatus muwafa'lun. Waktu tamlah gedok seorang kita. Ni, tak kena dah buat lagu ni siap wela. Ambil matan tengok ke apa matan. Pisah juga nak ingat matan nahu, matan sorah, matan apa ke buat. Tu supaya nak tipu ke nafsu kita rajin ke hafal. Kalau tak buat macam tu kan malah dah kalah wal lambat. Nah. Jangan jadi apa? Jadi mengaji perangai okok down. Kena cucuk takmu. Tu perangai mengaji okok down ni. Kena cucuk sama salah tak cucuk kan mampuskan dia. Kalau tak ada suruh mengapa ni bawa suruh malam meninggal aku tak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah sana semua tengok jauh tu bawa bakar sikit bawa berhenti nasihat berhenti bang koyo apalah kok dah tu kok dah lah tu lah mengaji kok dah panggil salah orang tak bagi nasihat kan apa pengajian dia Aisyah kok dah je tu kalau tak cucuk kalau tak isak tak itu apa cucuk lah pih habis parok kenih lagi ni pih mata habis tu orang belajar jangan jadi perangai rokok down kalau salah tak cucuk tidur tidur ni berat juga tu. Nah tapi kita mengaji belajar pondok ni boleh berlaku boleh pandai boleh nyari duk ngetung tak pondok ni duk ngetung supaya ikan nanti air. Ingat ikan wang kena ikan wang nanti air. Kalau air tak ada dia bawa air dah baru tubik tu. Dia ingat molek kita ada pandai kita nak ada ilmu kita ada gitu. Ingat apa yang pentingnya ilmu ni lah kamu hafal baca menulis apa tu. Jangan nanti babo nasihat sekali kamu rajin sekali babo tak suruh musinya sebab duduk pondok sebab kubur tak bunyi tu tak ada bunyi langsung ada bunyi kakak pun agak utai bunyi. Masya Allah mengaji satu kewajipan dah kita tu. Lepas niat berlama belajar niat berlama. Dan berkata Ibnu Abbas yakni Abdullah Ibnu Abbas telah dianggerahakan orang kepada aku. Anggeraha ni mana? Telah diberikan orang kepada aku akan lidah yang banyak pertanyaan. Tu. Dan hati yang banyak berfikir. Tu kata Ibn Abbas. Ibn Abbas suka tanya dengan Rasulullah. Sikit tanya. Lepas tanya dia mikir. Jadi pemikiran dia tu dalam ilmu. Tak ada fikir nak makan tu makan. Tak fikir masalah ilmu. Hafal. Aku nak ingat banyak mana. Kita belajar kau. Banyak mana aku nak ingatkan aku ni dalam ilmu? Banyak mana? Nah, aku nak ingat ngaji apa? Hadis. Aku ngapa hadis? Tu aja. Kalau tu pula nak belajar pula yang lain pula banyak lagi lah. Kena rajin apa tu. Nah, bukan rati mau belajar naik atas tu rajin apa. Balik pondok tak dok biasa apa. Rugi. Bapa ngaji tu rajin apa? Apa ngaji? Bertewah Amo bih matan lah. Ya tak boleh tu. Kulut dia lagi. Habis banyak apa matan duk pondok itu. Aku tak padu piau ngapa? Tak padu li piau. Tu. Ingatlah kamu kalau nak pandai, kamu mesti hafal. Malam yahfaz yastahilu alaihi mulkun. Siapa dia malah mengapa? Orang tu tak mustahil nak jadi raja. Nak jadi orang kedai, nak jadi orang pandai, mustahil. Dia kena banyak hafal. Banyak hafal mata-mata, banyak hafal ilmu baru dapat. Tu. Lebih lagi kita belajar pondok ni mesti kena hafalan dia tu. Kalau pergi belajar kat Yaman, tiap-tiap kitab yang kamu belajar wajib hafal. Bukan baca, hafal. Kamu belajar kitab apa? Wajib hafal. Sebab tu lagi setahun, 2 tahun balik. Dia tak tahan kerana otak dia makan budu. Otak budu, otak caya.
balik lah otak balik. Tu. Kenapa? Kerana kitab yang dia belajar kena hafal. Hadis dia batuk kena hafalnya. Kalau masih tinggi lagi hadis ialah 2000 hadis lebih yang kena hafal. Kalau masa pangkat rendah ni 400 hadis. Kalau lagi mula-mula ni 40 hadis mesti. Lagi mula-mula 40 hadis. Dalam masa 40 hari dia bagilah 2 bulan ni bagi 40 hadis nak ingat. Kalau duduk sampai kelas mutawasit tu kena ingat hadis 2000 hadis. Tu pasal nak dapatkan ilmu. Sebab tu dia kata siapa dia tak berapa mustahil nak pandai. Macam itulah kamu tu. Bah kita tak baca macam tu. Nah, hafal ni mudah lupa, tapi yang payah hafal ni mudah hilang. Cepat hilang hafal. Yang selalu tinggal di kamu ialah pahaman. Nak pahaman tu mesti kamu banyakkan baca dan hafal. Pahaman itulah yang tak akan habis sampai mati. Hafalan ni ada hilang. Bila? Apabila kamu tak baca dia, kamu tak ulangi dia, lama-lama akan hilang. Tapi pahaman ni dia tak akan habis. Pahaman kitab, kita pergi tengok kitab tu. Pahaman tu. Pahaman tu lama tu. Lama pada hafal lagi. Kadang-kadang orang ni hafalan dia okey, tapi pahaman dia tak okey. Tu ingat baik tu lah. Cara belajar tu mudah faham, kena banyak membaca. Tu lebih banyak ilmu, kena banyak kehafaz. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan supaya dalam dan luas ilmu pengetahuan. Tu pertanyaan supaya dalam dan luas ilmu pengetahuan, dan bukan kerana diamalkan bagi diri sendiri. Dia tanya supaya ilmu ni dapat luas, dapat dalam lagi ilmu dia. Bukan dia tanya untuk nak amalkan diri sendiri. Apa? Seperti perkara hukuman dan fatwa tu. Seperti perkara hukuman dan fatwa, iaitu wajib kifayah atas mereka. Iaitu pertanyaan supaya dalam dan luas ilmu pengetahuan tu, wajib kifayah atas mereka. Atas mereka wajib kifayah. Sebab tu kita ni mesti kena syukur kepada alim ulama ni. Kalau tidak ada alim ulama, semua folk kita berdosa habis. Kenapa berdosa? Kerana ilmu yang mendalami itu mesti kena ada seorang. Dalam satu qaryah, satu perjalanan musafir, mesti kena ada seorang yang pahaman ilmu yang dalam dan yang luas. Kalau tidak ada seorang pun, dalam wilayah kita, dalam qaryah kita, dalam wilayah, dalam satu perjalanan musafir, dalam sekitar 70 km, 80 km tu, tidak ada alim ulama seorang pun, maka semua folk kita ni dosa habis. Kalau tak ada orang yang mendalami dalam ilmu. Tahu sekadar semayang, puasa, haji tu, tapi ilmu lain lagi. Banyak lagi ilmu lain-lain. Untuk mendalami ilmu, kena tilik ke kitab yang besar-besar, kitab yang banyak-banyak tu. Nak dapat tu mesti kena mereka itu. Mereka itu dapat mengetahui. Kerana sebab mereka, kita orang awam ni lepaskan dosa ni. Dosa ni jadi lepas dengan automatik dengan sebab mereka. Kalau tidak ada mereka, nantilah kita berdosa semua. Kerana wajib kifayah. Maka sabda Nabi, maka bersabda Rasulullah SAW, ala fayu'allimu syahidu minkum al-ghaibah. Ala fayu'allimu syahidu minkum al-ghaibah. Artinya, ketahuilah, hendaklah mengajarkan orang yang hadir, orang yang ada ni, kepada orang yang tiada hadir daripada kamu. Orang yang ada ni ajar kepada orang yang tak ada ni. Itu Nabi suruh tu. Mesti kena ajar. Hendaklah mengajarkan orang yang hadir akan orang yang tiada hadir pada kamu. Yang ketiga, pertanyaan dari hal suatu yang tiada diwajibkan oleh Allah atas mereka. Pertanyaan dari hal suatu
yang tiada diwajibkan oleh Allah atas mereka. Apa? Maka di atas pertanyaan inilah, pertanyaan dari haswatu yang tiada wajib oleh Allah atas mereka ni, ditanggungkan akan hadis yang tersebut di atas. Tu. Nah, mana hadis sebut atas? Iaitu hadis yang diriwayatkan dia oleh Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin tu. Tanggung atas hadis tu, ditanggungkan atas hadis yang tersebut di atas, yakni hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tu lah. Telah diterangkan daripada Ali radhiyallahu anhu, telah diceritakan daripada Ali radhiyallahu anhu, sonyo apa kalau turun firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tetapi kalau turun ayat ni, bagi Allah Ta'ala atas manusia haji Baitillah, bagi mereka yang kuasa berjalan kepada Baitillah. Nah, apa tentang kala turun ayat ni? Jawab bagi apa kala? Soalnya apa kala? Jawab dia, maka bertanyalah seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya macam mana? Tanya macam ni. Adakah wajib haji itu pada tiap-tiap tahun? Ayat tu Allah Ta'ala bagi tahu, kata bagi Allah dan manusia haji ke Baitillah. Maka seorang laki-laki ni tanya kepada Rasulullah, adakah wajib haji itu pada tiap-tiap tahun? Atau bagaimanakah? Nah, atau bagaimana? Tiap-tiap tahun ke, ataupun 5 tahun sekali ke, atau 10 tahun sekali ke? Maka berpalinglah Rasulullah daripada seorang lelaki itu. Berpaling, Rasulullah tidak jawab. Apabila Rasulullah berpaling tidak menjawabkan, diulang-ulang oleh seorang lelaki itu akan pertanyaan itu. Pertanyaan, adakah wajib haji itu pada tiap tahun atau bagaimana? 2 atau 3 kali diulang pertanyaan, diulangi. Lepas tanya, Rasulullah tak menjawab. Kemudian berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki itu, sonyo hampir-hampir aku berkata yo. Kat Rasulullah nak kata yo. Rasulullah kata yo, siap kita. Wajib nak keluar haji tiada tahun sungguh. Sepuluh kat dah gitu. Nih. Wallahi demi Allah, sekiranya aku berkata yo, tentulah diwajibkan atas kamu akan haji itu pada tiap-tiap tahun. Mujur Rasulullah tak kata yo. Nah, ya na'am. Sudah dengan kita. Setengah semua hidup sekali tu pun dah setengah tak boleh pergi lagi. Ni sekarang Rasulullah kata ya, tentulah diwajibkan atas kamu akan haji itu pada tiap-tiap tahun. Dan tiadalah kuasa kamu mengerjakan haji pada tiap-tiap tahun. Tak kuasa kamu. Nah, macam Allah Ta'ala cerita pasal Nabi Musa, suruh sembelih lembu tu. Lembu macam mana lah? Tanya Allah, ya lembu warna ni cantik kan? Lembu macam mana? Lembu merah, lembu kuning, macam-macam dia tanya. Maka Allah Ta'ala jawab juga, kerana banyak pertanyaan dia. Sekiranya kalau dia tak tanya, Allah Ta'ala perintah suruh sembelih lembu, ya ambil lembu mana sembelih, tak ada apa. Ni tak tanya lembu cak ke apa, warna ke apa, cak pun kuning ke merah, nah gemuk ke apa, lagu tanduk ke tak tanduk, dia tengok tanya. Nah, banyak selalu banyak pertanyaan dia, jadi susah kalau banyak tanya. Dah, maka sekiranya kalau kau Bani Israel tak tanya Nabi Musa AS, nah, ya ambil lembu mana-mana sembelih pun sudah, tak ada. Tapi tak, dengan sahabat banyak tanya je lah, banyak cari tubik masalah. Kena lembu cantik, kena lembu bertanduk, kena lembu merah, macam-macam tubik. Kalau dia ambil lembu mana hak mula-mula tu kan, nak sembelih lembu, ambil sembelih, tak apa-apa lah.
Ni dak lembu macam mana? Tak ada, merah ke kuning? Banyak gemuk ke guru? Tanya habis. Tu, sambil buku tanya banyak ada juga ni. Nak buat. Kalau kita suruh buat, buat. Kita tak tanya, senang kita buat. Buat tak kena, tak apa, kata tak marah. Kenapa? Mungkin tak ada tanya. Kalau kita tanya, buat ni. Awak lah ni. Buat tak kena. Tanya. Mana buat tak kena? Jadi masa masalah pula situ tu. Ni dia weh. Maka apabila datang suatu perintah daripada Allah kepada kamu dan tiada aku terangkan kepada kamu, janganlah kamu tanya daripada suatu perintah. Nah, apabila suatu perintah datang kepada kamu, hei sahabatku, dan tiada aku terangkan, tiada aku nyatakan kepada kamu, janganlah kamu tanya daripadanya suatu perintah. Nanti kamu tanya, aku terang, bahayalah kamu. Adalah larangan ini tertentu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan apa? Larangan bertanya. Tentu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudiannya, kemudian Rasulullah, yakni kemudian daripada wafatnya. Itu. Kalau Zahmullah. Adapun kemudiannya, yakni adapun bertanya, kemudian daripadanya, kemudian daripada wafatnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah, yakni kemudian daripada wafat Rasulullah. Dan setelah tetap hukum agama dan tiada ditakuti daripadanya pada hukum agama, akan bertambah-tambah lagi. Maka hilanglah larangan itu. Kerana sebab larangan itu telah hilang pula. Dulu tak boleh lah, sekarang ni boleh kita tanya. Boleh kita tanya, yang sepatut kita tanya pasal kita tahu musabab dia. Sahid dikarenakan tamprak arai. Sebab boleh buat perkara ni sebab apa? Boleh kita tanya tu. Macam semaya zuhur, sebab apa kita semaya zuhur? Ada nyatakan. Orang yang zuhur mula-mula sekali Nabi mana? Ada nyata. Lagi tak musalli yang nyatakan. Orang yang zuhur mula-mula, maya asar mula-mula, maghrib mula-mula, isya mula-mula, subuh mula-mula. Sembahyang subuh mula-mula ialah Nabi Adam alaihissalam. Kerana sembahyang dia syukur Allah Ta'ala lepaskan dia pada dua. Lepas dah kelam, lepas dah gelap, lepas tu dapatkan cerah. Kerana dia jatuh turun tu gelap, jatuh tu malam. Apabila Allah Ta'ala naik matahari, dapat cerah. Lalu tu dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang subuh. Maka kita pun sembahyang, tidur ingat nak sembahyang katik. Allah Ta'ala lepaskan kita daripada gelap, nanti esok cerah naik matahari. Tu suatu nikmat tu. Kalau gelap sama-sama, gaduh kita. Dah tengok jam pukul 8 tengok. Mana gelap ni? Cak kemat apa? Tu. Apabila matahari tak ada siang hari, berlaku kemat. Itu syukur Allah Ta'ala. Habis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safara ash'atha, bukan ash'atha, ash'atha aghbara
yamuddu yadaihi ila samai, ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haramun, haramun ada alif, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghuziya bil harami, fa anni yustajabu lahu, fa anni yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Artinya telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah, yakni Abdullah bin Sakhr, Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, maka berkata ia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah itu Maha baik, tiadalah ia Allah diterima, yakni menerima malahan apa-apa yang maha baik, malahan yakni melainkan atau kecuali apa-apa yang maha baik." Allah yang maha baik, maka Allah Ta'ala tak akan diterima malaikat akan perkara-perkara yang maha baik. Tu malahan dengan makna malaikat lah, malaikat atau kecuali apa-apa yang maha baik pula. Sebab tu kita kerjakan amal, buatkan lebih baik. Makan pun makan benda baik, jangan benda tak baik. Dan sesungguhnya Allah itu menyuruh orang-orang beriman dengan apa-apa yang diperintahkannya Allah, dengan apa-apa yang diperintah yang disuruhkannya Allah kepada Rasul-Rasul. Macam mana suruh dah orang imam, macam tu jugalah suruh dah Rasul-Rasul. Tu soalnya Allah itu menyuruh orang-orang beriman dengan apa-apa yang diperintahkannya Allah kepada Rasul-Rasul. Ada apa saja yang Allah Ta'ala perintah dari Rasul, begitu juga Allah Ta'ala menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman. Maka berfirman Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, hei Rasul-Rasul, makanlah apa-apa yang baik dan kerjakanlah perbuatan yang baik-baik. Makanlah apa-apa yang baik dan kerjakanlah perbuatan yang baik-baik. Mana yang baik bukannya haram lah. Bukannya haram. Jangan makan benda yang membawa dah haram. Bagi makanan yang belum kita dapat keizinan, jangan kita makan lagi. Jangan digaduh makan benda tidak ada keizinan. Benda makanan mesti kita cermat sikit. Mesti kita kena tahan sikit benda makan. Kerana kalau kita makan ni menjadi daging darah. Lebih lagi barang entah pondok orang. Belum kita minta dah tuan yang makan lagi. Atau di rumah orang. Macam makanan kena berhati baik, kena cumat lah kena makan ni. Kerana dia jadi daging darah. Dan firman Allah Ta'ala, hei orang-orang beriman, makanlah apa-apa yang baik-baik yang telah kami anggerahkan, yang telah kami berikan kepada kamu. Jangan yang kamu curi, yang kami beri, makanlah apa-apa pun. Kemudian disebut oleh seorang lelaki, kemudian disebut olehnya, siapanya? Seorang lelaki, badal pada katanya. Kita buat begitu lah. Kemudian disebut, kemudian menyebut olehnya seorang lelaki, buat badal badannya oleh tu. Kemudian disebut olehnya, siapanya? Seorang lelaki yang berjalan jauh, keadaan gusuk-musuk. Apa? Hal keadaan seorang lelaki itu kusuk gemusut. Kusuk-musuk. Apa? Kusuk gemusut. Ya serudung. Tu. Kusut gemusut. Kusuk-musuk. Apa kusuk-musuk? Kusuk gemusut. Ya serudung rambut tu.
yak serbai rambut. Dan berlomba dengan debu-debu jalan pakaiannya, pakaian seorang laki-laki. Seorang musafir laki-laki, hal keadaan dia, rambut dia tu berserbai, berserudung dan berlomba dengan debu-debu jalan. Nah, Ash'ath ni, Ash'ath mana rambut keriting. Rambut keriting panggil. Rambut keriting mana rambut serudung lah. Tak keriting pun dia berjalan jauh daripada pasir ni. Nah, dia debu rambut dengan rambut tu jadi keriting, jadi serudung panggil. Serudung. Kita serudung serbai. Nah, rambut tu. Tu. Yang berlomba dengan debu-debu jalan pakaiannya, pakaian seorang laki-laki. Serta ditadah tangannya seorang laki-laki ke langit seraya berkata. Dia baca serai ni. Seraya berkata sambil berkata. Tuan tu seraya berkata sambil berkata. Bukan kata serai, serai ni gua kuah. Dia kata serai berkata, serai. Bukan kata serai berkata. Lepas tu orang mengaji tanya, "Pak kuah dak dana ustaz?" Kunyit-kunyit lah kunyit. Bukan serai, seraya berkata sambil berkata. Berkata dalam doa lah, "Hei Tuhanku, hei Tuhanku." Padahal makanannya, makanan seorang lelaki itu haram. Minumannya, minuman seorang lelaki itu haram. Tu. Padahal makanannya, makanan seorang gitu lah. Padahal makanannya, makanan seorang haram. Minumannya, minuman seorang itu pun haram. Pakaiannya, pakaian seorang itu haram. Dan diberi makan ia seorang tu dengan makanan yang haram-haram. Betapakah boleh diperkenan oleh Allah akan permintaan dan doa seorang itu. Sebab tu kita berdoa dengan Allah nak jaga baik. Makanan mesti halal. Kalau kita nak doa kita Allah Ta'ala terima. Makanan mesti halal, minuman halal, pakaian halal. Beri makan ke orang pun beri makan makanan halal. Ini dah lembu mampu tak makan. Dia bagi kok siang pula. Jangan basuh, jangan basuh. Jangan basuh lembu mampu, kita beri kok siang. Siang tak apa makan boleh, kita makan tak boleh. Sama ya. Kambing kamu mati, lembu kamu mati, kamu tak boleh makan, jangan bagi ke orang. Orang pun tak boleh makan. Malaikat benda yang halal, kita tak berahi. Seperti beluk je. Beluk ataupun anak lembu dalam perut. Anak lembu dalam perut ni macam disembelih ke ibu, maka anak tu tak payah sembelih dah. Halal dah makan tu, tapi kita nak makan tu nafsu kita tak terima. Tak terima. Anak. Lepas tu kita ambil lagi. Cicang buat gulai ke, buat sup ke, hantar ke masjid. Tak macam buat dengan nasi dengan gulai pun pergi masjid. Biar jamu kau di masjid-masjid makan. Tu boleh tak? Boleh je kerana anak lembu tu halal, bukan haram. Lepas tu kita tak lalu nak makan kerana anak lembu di dalam perut. Dia mati dengan sahabat sembelih kat ibu dia. Sembelih kat ibu dia ada anak dalam. Makan buat. Jangan tahu je kamu. Bazir. Kita tak lalu nak makan, kita tak boleh makan, maka kita buat masakan, hantar pergi ke masjid atau panggil jemput kau orang mari makan. Orang tanya kita, "Mu tak makan?" Aku kenyang dah. Boleh tak? Boleh. Halal tu halal. Beluk itu kan beluk. Ni beluk. Habis. Hadis ini dirawikan oleh Muslim keterangannya. Wallahualam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad
وسلم صلى الله على محمد رب صل